Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Syahril Surapuddin. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nur. Langkah syarikat telco yang ingin mengenakan cukai perkhidmatan 6% kepada pengguna pelan prabayar mulai 15 September ini terus dipertikai. Cukai perkhidmatan yang diperkenal pada tahun 1998 itu sebelum ini ditanggung sepenuhnya telco. Jadi apa rasionalnya syarikat itu ingin menyerap dan memindahkan cukai tersebut kepada pengguna pula, sedangkan ia sememangnya langkah yang membebankan rakyat? Pengguna berpendapatan rendah adalah golongan yang paling ramai menggunakan talian prabayar. Basically, people who use prepaid are people who actually would like to budget their expenses, especially in telecommunication and also their phone bill. Tak wajar langsung. Saya memang bantah 100% benda tu. Sebab macam cakap darah lah, tak cukup untung ke RM10 tu, betul tak? Macam, okay, kalau kita pergi kedai sekalipun, dia orang akan charge setengah kedai, kalau kita RM5, RM5.30 semua tu kan. Bukan itu dah satu penganiayaan lah. Tidak ke macam? Janganlah, tak payah. Tak payah. Bagi susah untuk kita. 6% bukan sikit, banyak. More than enough lah untuk diorang. 5% ni, 6% ni memang banyak. Tak payah. Sepatutnya tak perlulah. Sebab apa? Mereka memang dah untung pun. Buat apa lagi nak bagi? Nak ambil apa ni 6% tu. Untuk apa? Itu hanya membebankan untuk pengguna telefon, apa-apa telefon pun. Saya kat Telekom ni, mereka dah kaya, tolong orang-orang miskin ni sikit. Kerana mereka ni faham lah kan, kadang-kadang nak berhubungi dengan orang kampung apa. Jadi kalau dah prepaid naik, macam mana dia orang berhubung? Sedangkan telefon awam pun naik harga juga. Jadi sama-sama lah kita timbangkan macam mana keadaan. Justru langkah syarikat telco yang ingin mengambil kesempatan dengan cara ini sesuatu yang tidak wajar. Itulah sebabnya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meminta syarikat tersebut mengkaji semula tindakan yang ingin mereka ambil. Ya, saya dah dapat banyak reaksi dan maklumat timbal balas daripada orang ramai bahawa langkah yang dibuat oleh telco untuk mengenakan bayaran service tax ni kepada pengguna adalah satu yang tidak popular lah dan tidak suka diterima oleh perak pengguna. Jadi saya berharap pihak telco dapat kaji semula lah langkah ini sebab kita mesti sedar dalam keadaan hari ini kita nak kurangkan beban pada rakyat. Maknanya Kementerian Kewangan tidak pernah meluluskan sebarang? Tidak, kita tidak luluskan sebab ini keputusan dibuat oleh pihak telco sendiri, bukan oleh pihak kerajaan. Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatin pula menyarankan syarikat telco menangguhkan dahulu pengenaan cukai perkhidmatan itu kepada pengguna. Beliau akan membawa isu berkenaan ke peringkat Jemaah Menteri minggu depan bagi mendapatkan kata putus mengenainya. Masa dan ketikanya pun tak kena sebab tiba-tiba diputuskan begitu. Undang-undang cukai perkhidmatan ini memang ada dalam sistem akta cukai di tanah air kita. Jadi syarikat-syarikat telekomunikasi mengambil masa ini untuk mengenakan kepada rakyat. Saya berpendapat bahawa syarikat-syarikat ini tidak harus memilih masa ini dan mereka mesti tanya bagaimana keuntungan yang mereka sudah raih begitu besar. Syarikat telco ketika ini meraih keuntungan besar iaitu sekitar 800 juta hingga 1.2 bilion ringgit. Pandangan sama disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagi beliau, syarikat telco perlu menimbang semula keputusan itu dengan mengambil kira pandangan pengguna dan persatuan pengguna yang merasakan tindakan itu sebagai membebankan. Katanya, telco sepatutnya bersama-sama aspirasi kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat akibat peningkatan kos sara hidup. Dapat aduan banyak daripada pengguna-pengguna telefon, handphone dan sebagainya bahawa talian selalu terganggu. Patutnya mereka upgrade dulu servis mereka. Bukan servis tak di-upgrade tetapi nak menaikkan, nak mengenakan bayaran dan sebagainya. Tambahnya, perkhidmatan yang kurang memuaskan oleh telco sebelum ini telah beberapa kali dibangkitkan dalam kabinet.
namun penambahbaikan yang dilakukan belum memuaskan pengguna. Datuk Seri Ismail berkata demikian ketika menghadiri jamuan Hari Raya Aidilfitri Warga Kerja Bank Rakyat peringkat Ibu Pejabat di Ibu Negara. Di Sabah, pandangan serupa disuarakan Exco penerangannya Datuk Sapawai Ahmad. Beliau mahu kajian mendalam dibuat sebelum ia diputuskan. Rakyat khususnya di luar bandar malah menunjukkan mereka tidak yang serius, terutama sekali kepada syarikat-syarikat GLC swasta yang besar, kerana yang paling penting ialah sumbangan korporat sosial kepada rakyat itu lebih penting. Beliau menjelaskan demikian kepada RTM ketika diminta mengulas lanjut perkara itu.